Tuan-tuan dan puan, seperti yang kita lihat di belakang sana adalah kita punya real kapal korek. Kita akan masuk dalam masa pukul 2.30 nanti. Kita akan masuk dalam dan saya akan tunjuk kepada anda apa yang ada di dalamnya. Apa yang anda saksikan sekarang ialah bentuk luaran kapal korek sebenar dalam full size 360 darjah. Ini merupakan saiz medium. Ada yang lebih kecil dan ada juga yang lebih besar daripada apa yang ada di Tanjung Tualang Perak ini. Untuk makluman anda semua, saya tidak dapat merakamkan full video dalam kapal korek kerana ia adalah dilarang. Yuran sangat berputar. Untuk full tour anda hanya perlu bayar RM RM15 untuk dewasa dan separuh harga untuk kanak-kanak. Apa yang dimaksudkan dengan full tour? Ada dua aktiviti sampingan kalau anda bayar RM15. Jadi apa kata kalau anda datang sendiri dan saksikan setiap inci kapal korek ini? Jadi nama saya Sufian, saya tour guide anda pada hari ini. Saya akan bawa anda semua ke dalam kapal korek. Kita ambil masa lebih kurang, paling kurang 40 minit, paling lama 50 minit lah. Sesiapa ada soalan boleh tanya saja soalan. Kalau adik-adik yang ada nak tanya soalan pasal udang ke pasal ikan ke, boleh saja, tak ada masalah. Sebab kita punya bucket pun kadang-kadang dia cedok udang juga. Tapi ikan semua lari lah sebab kita punya kapal bising ikan sudah lari siap-siap waktu kita nak operasi. Jadi kita akan masuk ke dalam kapal korek. Ini adalah struktur kapal korek sebenar. Kapal korek yang terakhir yang kita boleh naik atas dia secara sah ataupun secara legal. Jadi kalau kita masuk ke dalam kawasan kapal korek ni, ini adalah satu struktur kilang yang terapung. Bila kita sebut kilang, yang pertama adalah safety, sangat penting, keselamatan kepala. That's why kita bagi you topik keselamatan ini perlulah dipakai dengan ketat supaya tidak tercabut di tengah jalan. Kalau tercabut, berkemungkinan dia akan bergolek dan masuk ke dalam air. Kita akan kenakan penalti lagi seorang tiket lah. Okey, kemudian anda dilarang sama sekali untuk makan dan minum dan merokok di dalam kita punya kapal korek. Tetapi kalau sesiapa yang ada bawa botol tu, no problem. Cuma pastikan bawa keluar balik lah. Sebab dekat dalam kita tak ada sediakan tong sampah. Dan juga sesiapa yang mungkin ada yang tak larat untuk berdiri lama, kita perlu cari tempat spot-spot di mana kita boleh duduk. Contohnya dekat dalam ada satu structure, dia macam ada lubang untuk kita masuk ke dalam tangki, tapi dia sudah ada tutup dekat atas. Yang tu boleh duduk, tak ada masalah. Dia bukan berkarat, jadi kalau kita duduk, kita punya skin takkan terkena dekat seluar kita lah. Dia tak akan melekat. Okay, no problem Okay, kalau ada masalah, kalau laju ke, kalau slow, boleh tegur saya. Jom kita masuk dalam kapal korek sekarang. Jom, gerak sekarang. Sebelum saya lupa anda dibenarkan untuk tangkap gambar yang pertama, dan juga dibenarkan untuk rakam video. Tetapi anda dilarang untuk rakam video full. Maksudnya video 40 minit tak boleh lah. Video 2 minit, 3 minit, 1 minit boleh. Okey. Sesiapa yang memegang telefon ataupun gadget, tolong pastikan anda tidak berada dekat dengan orang lain. Sebab berkemungkinan orang akan tersadung kat anda punya siku. Kita akan terlepas handphone pun boleh bergolek masuk dalam air. Ada satu kes handphone masuk dalam air kat tepi ni sebab orang tangkap gambar ke apa. Hati-hati ya. Dalam kapal korek ini hanya akan berada di kawasan ground floor ni saja. Jangan risau, kita tak naik tangga. Lagipun saya pernah naik tangga kat sini, gaya gila. Okey, kalau anda dengar bunyi-bunyi ni, sebenarnya ini bunyi soundscape sahaja daripada speaker untuk dapatkan you experience how orang dalam kapal kita kerja zaman dulu. Tapi kita sudah slow down the volume up to 95%. Kalau dulu memang orang dalam kapal korek, kalau macam kita, saya dengan Abang tak boleh nak cakap macam ni walaupun kita guna ni. Jadi kita perlukan ada satu device yang kita akan ketuk untuk panggil orang. Nanti saya akan tunjuk
ini adalah struktur kapal korek. Selamat datang ke TT5. Kenapa kita panggil kapal korek ini TT5? Kerana TT adalah nama, kita panggil nama singkatan untuk nama tempat ni, Tanjung Tolang. Dan 5 is the number of the dredge, nombor kapal yang keberapa datang ke Tanjung Tolang. Jadi ini adalah kapal yang ke-5 datang ke Tanjung Tolang. Kapal pertama datang Tanjung Tolang kita panggil dia sebagai TT1. Dan juga kita macam dah jumpa kita ada 7 semuanya di kawasan sini. Jadi kita ada sampai TT7. Di kawasan ataupun di negara kita, kita ada 123 buah kapal jumlah semuanya. Kita pernah mencapai ataupun memecahkan rekod dunia 105 dredge operating at the same time. Operasi dalam satu masa 105 buah kapal korek. Lagi 19 buah kapal korek, dia waktu tu mungkin ada buat maintenance, waktu tu dia tak operasi. Walaupun bagaimanapun kita masih lagi kekal sehingga sekarang dengan rekod itu. Belum lagi ada negara lain yang melampaui ataupun melepasi rekod kita 105 buah kapal operasi dalam satu masa. Kapal kita buat 3 kerja. Kapal kita yang pertama dia travel. Jadi sebenarnya TT5 ini, kapal ini telah bukan berlaku, dia bermula operasinya di Gopeng kerana dia dibina di sana. Kemudian dia berpindah tempat. Berpindah macam mana dia bergerak lah. Kita ada kabel untuk tarik kapal. Jadi kita akan tarik kapal kita sentiasa terapung atas air. Jadi macam mana dari Gopeng dia sampai sini ya, 44 tahun dia ambil masa. Dia korek bahagian depan akan jadi air, dia akan jalan atas air only. Okey, boleh faham? Apabila kita korek bahagian depan, kita akan timbul bahagian belakang. That's why kita tak akan dapat sungai kalau kita jadi kapten kapal korek kat belakang. Kita tak akan jadi sungai lah, sebab kita sudah tambah apa yang kita korek di depan. Sampai kita korek di depan, kita sudah sampai purpose number 2 kapal korek. Kita mengorek bahan-bahan apa saja yang ada di depan. Kita korek guna bucket dekat depan kita ada macam mangkuk-mangkuk macam rantai basikal tu. Kita akan korek saja apa ada, akar kayu, batuan besar, perdana udang ganas, semua akan naik. Dia akan dihumbankan ke treatment plant. Itu adalah fungsi ketiga, fungsi terakhir paling penting dalam kapal. Kita ada treatment plant, loji rawatan untuk membuat macam kita panggil cuci biji timah lah. Biji timah ada dalam tanah, dalam pasir. Jadi macam mana kita separate biji timah dengan pasir? Kerana biji timah lebih berat. Bila kita ada campur aduk dengan air, kita goncang-goncangkan dia, biji timah akan tinggal bawah, pasir akan tinggal atas. Kita akan reject air bersama pasir tu keluar daripada kapal guna struktur dekat belakang yang macam pinning bridge itu. Dari luar nampak macam pinning bridge itu adalah overburden chute kita panggil, di mana kita channel out our wastage daripada dalam kapal bersama air. Dari luar kita tak nampak pasir je, kita tak nampak pasir langsung keluar, tapi kita nampak air yang berwarna gelap, Milo Ice, Nescafe Ice kadang-kadang Kobio Ice pun boleh jadi kalau ambang banyak keluar belakang. Okey, dah sampai 3 purpose, main purpose of kapal korek. Kapal korek kita pun ada macam-macam size. Macam kapal ni size medium sahaja. Ada lagi kecil, ada lagi besar. Size kapal ni ataupun berat dia lebih kurang 4,500 tan sahaja. Jadi kita perlukan satu pelampung untuk kita bagi dia boleh floating, boleh terapung atas air. Macam mana kita ada pelampung tu? Jadi kita perlukan satu struktur nama dia pontoon. Pontoon adalah di mana bawah kaki kita ada tangki, ada 15 separated tank. Kita panggil pontoon. Ada 15 semua. Jadi dari hujung depan sampai hujung belakang 75 meter, kita ada tangki bawah kaki kita setinggi 3.3 meter, lebih kurang satu tingkat lah, macam setinggi rumah. Okey, nanti kita boleh tengok macam mana dekat dalam pontoon kita gelap sahaja, ada udara sahaja. Sebelum tahun 2015, sebelum kita daripada MBE, Perdana Menteri Besar Perak, kita buat maintenance untuk kapal ni. Waktu tu kapal sudah sengit sebelah kerana sebelah sana sudah ditenggelami air kerana dalam pontoon, dalam tangki yang isi udara tadi sudah leaking. Contohnya kalau kadang macam Titanic ada langgar iceberg. Kalau kapal ni mungkin dia sudah bocor disebabkan langgar batu lah, nanti dia akan leaking. That's why dia sudah leaking dekat sebelah kanan, tapi kita sudah repair.
up to kita sudah habis dalam lebih kurang 7 hingga 8 juta ringgit untuk kita repair bahagian dalam portal saja. Kita tak nampak dari luar. Dari dalam kita sudah ganti tangki baru, 6mm punya cladding baru. Okey, jom kita tengok struktur berikutnya, di mana kita akan tengok satu pump, antara pump paling besar dalam kapal. Dia adalah tujuan dia untuk mengepam air daripada lombong. Waktu kita membuat kapal korek dia, waktu kita pasang kapal korek ini bahan-bahan ataupun part-part dia datang daripada England. Kita pasang siap-siap di bawah. Kita perlukan banyak air sebab dekat belakang bendera Malaysia dia punya boleh nampak dekat belakang ni semua treatment plant, kita perlukan banyak air. Jadi kita akan goncangkan mesin tu, dalam tu ada tanah dan juga air yang dicampur adukkan. Kita guna konsep mendulang sebenarnya untuk kita bina satu mesin yang guna ataupun dia punya production dia lebih kurang macam manusia. Dia punya cara kita mendulang, tapi itu maintenance dia vibrating table. Okey, ini adalah meeting bed yang saya cakap tadi. Kalau kita nak communicate with each other, kita bisik, jangan tutup mata bunyi dia kuat sikit So bunyi dia boleh lawan dengan high pitch dia boleh lawan bunyi speaker tadi yang tak dengar. Betul? Okey, jom kita tengok ke bahagian kontur tadi bahagian tangki di mana bawah ni kita ada udara. Di sebelah kanan anda berapa itu adalah safety sign original dalam kapal. Itu batu gaya guna ABC. Sampai depan nanti you akan jumpa batu gaya guna aerobik pun alif bata dalam ni. Okey, dah tahu boleh nak untuk mana dekat sana ada lagi kat nombor 54 itu satu nombor belakang ada nombor 15. Siapa nak tolong hati-hati, jangan terlepas telefon, saya tak pernah masuk bawah ni. Pelapung je. Elok pegang topi jangan jatuh. Berapa buatan nampak ni? Kan mama kan. Pakai topi ni pelampung. Kalau penuh air dapat dia lah. Macam dekat living tower duit hitam kan. Ya, jatuh je. Jadi jadi dalam ni kalau heating contohnya dalam batu, dia akan masuk air dekat dalam tangki nombor yang ada contohnya. Lagi 14 tangki masih lagi jadi pada masa itu diorang akan menggunakan motor ataupun if we cut this stretch from middle dari depan, from depan to the back, kita akan dapati ada 3 kawasan yang berbeza yang bertumpukan. Di depan contohnya warna biru ini adalah di mana kita ada captain. Captain dekat depan, and then kita ada winchman. Winchman ini pegang winch. You tahu winch? Winch itu dia gulung kabel. Dia roll itu kabel. Kenapa kita perlu roll kabel? Yang pertama, kita roll kabel untuk kapal. Kalau dulu kabel itu terus masuk dalam winch. Sekarang kita dapat pakai roll. Itu kabel. Dia masuk kapalnya dengan roll. $1.15 punya mangkuk. Kat bawah ada lah.
yang betul scale dia. And then dekat atas kepala dia actually ada ruler yang besar. Ruler yang besar, contoh kalau kita pandang sana, kita mau pergi sana, kita sudah tahu nombor berapa dekat ruler. And then kita akan kira dekat itu peta, kita akan calculate kita nak gerak berapa degree, kita nak pergi depan berapa kita, untuk kita teruskan expedition kita, kerana kita ada expedition macam kapal ni daripada Gopeng sampai Tanjung Tualang lah. Itulah dia punya tugas dia, ataupun dia punya expedition memang ikut jadual. Okey, ini adalah mooring winch. Ini yang pegang 9 kabel. Headline kabel 1, bowline kabel kanan 4, bowline kabel kiri 4. Kalau kita mounting ke kanan kita akan longgarkan yang depan dan kiri, kita akan tarik yang kanan like this. Kalau kita nak speed macam tu, yang belakang akan tarik faster than yang sebelah sini. Okey, macam tu juga kalau kita nak ke hadapan, kita akan loosen semua bowline kabel kanan kiri, kita akan tarik yang depan saja. Daripada dalam kapal semua dalam ni. Yang saya pijak ni sebenarnya roller, dia punya kabel akan go through sini sampai belakang. Kita ada 2 bowline kabel, transfer pergi tepi sana ada lagi 2, depan 2, belakang 2, sebelah sana ada lagi 4, sebelah depan ada 1, total 9. Okey, dekat atas itu adalah crane warna kuning, dah berbeza kan. Itu untuk kita angkat, contohnya dekat sini dia orang ada buat mini workshop. Kalau macam spare part macam ini, kita mau masukkan dekat dalam itu mooring winch, kita tak boleh angkat ini 100 kilo punya, jadi dia akan angkat guna crane. Crane kita dulu pun tahun 98 sudah guna crane. So dekat dalam kapal korek ini bekerja 23 orang pada satu shift. Dia punya total untuk 3 shift dalam 70 orang. Kebanyakannya engineer dan juga technician. Dalam bekerja buruk, dia orang buat kerja di luar. Luar kapal kita panggil outside gang. Dia akan terbang pokok dulu before kita pergi depan. Kalau kita ada. Jangan lupa subscribe. Sebelum itu, jangan lupa juga saksikan bahagian 2 sambungan kepada video kapal korek ini.